Assalamualaikum, salam Maulidur Rasul. Maklumat sahih jenama dipercayai berita perdana edisi Rabu 28 Oktober. Saya Fatil Hidayat Ghazali. Saya Hani Muhili. Berikut paparan utama berita perdana malam ini. Hormati nasihat Yang di-Pertuan Agong, hentikan perbalahan politik, beri sokongan kepada Belanjawan 2021 demi rakyat. Impak peningkatan kes positif PKPB di wilayah Persekutuan Labuan dilanjutkan 14 hari lagi. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menasihatkan ahli-ahli Dewan Rakyat supaya memberikan sokongan padu kepada Belanjawan 2021 demi kesejahteraan dan kelangsungan hidup rakyat. Menerusi kenyataan rasmi Istana Negara, Datuk Pengelola Bijaya Diraja, Datuk Indra Ahmad Fadil Syamsuddin berkata, Al-Sultan Abdullah menegaskan belanjawan itu amat penting kepada kerajaan dan pihak berkuasa, khususnya petugas barisan hadapan untuk meneruskan dan melancarkan dasar serta usaha membendung ancaman COVID-19. Sehubungan itu, Al-Sultan Abdullah menyeru ahli Dewan Rakyat supaya menghormati titah nasihat baginda untuk mereka menghentikan segera perbalahan politik dan mengutamakan kebajikan rakyat serta kesejahteraan negara supaya Belanjawan 2021 diluluskan tanpa sebarang gangguan. Ahli Dewan Rakyat turut diingatkan sengketa politik untuk kepentingan peribadi masing-masing akan merugikan negara. Seluruh rakyat akan menjadi mangsa ketika negara masih bergelut menghadapi ancaman COVID-19. Al-Sultan Abdullah bertitah demikian selepas menerima menghadap Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk mesyuarat pra-kabinet di Istana Negara. Dalam sesi menghadap yang berlangsung lebih 1 jam itu, Sri Paduka Baginda berkenan menerima taklimat ringkas Belanjawan 2021 yang akan dibentangkan pada 6 November ini. Al-Sultan Abdullah menzahirkan harapan agar Belanjawan 2021 memberi penekanan kepada pemulihan ekonomi negara dan kesejahteraan serta kelangsungan hidup rakyat yang terkesan akibat COVID-19. Baginda turut menzahirkan keyakinan penuh terhadap kemampuan Tan Sri Muhyiddin menerajui kepimpinan negara ketika negara diuji pelbagai krisis. Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di wilayah Persekutuan Labuan dilanjutkan 14 hari lagi bermula 31 Oktober sehingga 13 November ini. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata keputusan diambil berikutan terdapat peningkatan kes positif yang dikesan dalam kalangan penduduk. Masih meneruskan saringan secara bersasar kepada penduduk di Labuan dan sehingga kini masih terdapat peningkatan kes positif yang dikesan di kalangan penduduk wilayah Persekutuan Labuan. Oleh itu, sidang khas hari ini di atas nasihat Kementerian Kesihatan bersetuju untuk melanjutkan lagi tempoh PKPB di wilayah Persekutuan Labuan selama 14 hari lagi bermula 31 Oktober 2020 sehingga 13 November 2020. Sementara itu, Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD akan dilaksanakan di 3 kampung di daerah Kudat, Sabah berikutan peningkatan kes COVID-19. PKPD di Kampung Pengaraban, Kampung Tanjung Kapur dan Kampung Landung Ayang bermula 30 Oktober sehingga 12 November. PKPD bagi ketiga-tiga lokaliti ini merangkumi sebanyak 2,393 unit rumah yang melibatkan seramai 13,884 orang penduduk. SOP PKPD di ketiga-tiga lokaliti ini samalah dengan
SOP PKPD lain yang saya umumkan, seperti tidak boleh keluar rumah, tidak boleh keluar kawasan kecuali kecemasan, semua aktiviti ekonomi diberhentikan, tidak dibenarkan, aktiviti sosial, agama lain-lain juga tidak dibenarkan, majlis-majlis tidak dibenarkan. Cuma kedai runcit seperti biasa kita benarkan beroperasi dari jam 6 pagi hingga 6 petang bagi memberi peluang kepada penduduk membeli barangan keperluan asas. Semalam, polis menahan 508 individu atas kesalahan ingkar arahan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP di seluruh negara. Daripada jumlah itu, seramai 501 individu telah dikompaun, 6 individu direman dan 1 dijamin. Antara kesalahan tertinggi tidak memakai pelitup separuh muka, 160 kes. Senarai 3 negeri paling tinggi untuk individu di kompaun atas kesalahan engkar arahan PKPP adalah wilayah persekutuan sebanyak 192, Selangor seramai 155 individu serta Sabah 36 individu. Task Force Operasi Pematuhan akan terus mempertingkatkan kawalan bagi menguatkuasakan arahan SOP pematuhan SOP PKPP ini dan akan terus mengambil tindakan bukan sahaja terhadap individu tetapi juga terhadap premis-premis perniagaan yang berkaitan. Selain itu, seramai 18 pendatang asing tanpa izin parti ditahan menerusi op benteng. 4 kluster baharu COVID-19 dikenal pasti hari ini iaitu kluster Srigaya, Green Hill, Idaman dan Bayu. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah memaklumkan kluster-kluster berkenaan dikesan di negeri Sabah, Sarawak, Selangor, Kuala Lumpur dan Johor. Kluster Srigaya dikesan di Kota Kinabalu dan Tuaran. Kes indeks melibatkan saringan individu bergejala yang dikesan positif semalam. Saringan kontak rapat telah mengesan 16 lagi kes positif. Kesemuanya telah dimasukkan ke Hospital Queen Elizabeth. Kluster kedua ialah kluster Green Hill. Kluster baru ini dilaporkan di daerah Kuching dan Miri di negeri Sarawak. Kes indeks bagi kluster ini iaitu kes ke-27,786 telah dikenal pasti positif COVID-19 hasil saringan individu bergejala pada 25 Oktober 2020. Saringan kontak rapat telah mengesan sebanyak 24 lagi kes positif COVID-19. Kesemua kes telah dimasukkan ke Hospital Umum Sarawak dan Hospital Miri. Kluster Idaman pula dikesan di daerah Petaling dan Gombak, Selangor serta daerah Titiwangsa dan Ceras di Kuala Lumpur. Kes indeks juga merupakan individu bergejala yang dikesan positif semalam. Setakat ini, 481 individu telah disaring, 11 dikesan positif, 300 negatif dan baki 170 individu masih menunggu keputusan. Selain itu, di Johor, kluster Bayu dikesan di daerah Johor Bahru dan Muar juga melibatkan kes indeks daripada saringan individu bergejala. Hasil saringan terhadap 104 individu, 8 dikesan positif, 60 negatif dan 36 yang lain masih menunggu keputusan. Sementara itu, 801 kes baharu COVID-19 direkodkan hari ini menjadikan jumlah kumulatif kes positif 29,441 kes. Kes sembuh baharu pula 573 kes menjadikan jumlah kumulatif kes sembuh dan discharge 19,072 bersamaan 64.78% daripada keseluruhan kes positif. 8 kes kematian turut dilaporkan menjadikan jumlahnya 246. Berikut data terkini COVID-19 diikuti kes positif harian mengikut negeri.
Jika semalam di Mahkamah Session Kuala Lumpur, hari ini dua pegawai kanan tertinggi Angkatan Tentera Malaysia ATM berpangkat Colonel dan Brigadier General didakwa lagi di Mahkamah Session Shah Alam pula kerana menerima dan meminta rasuah berhubung beberapa projek di Kementerian Pertahanan. Tertuduh Colonel Cik Ahmad Idris 54 tahun dan Brigadier General Muhammad Faizul Anwar Ayub 50 tahun masing-masing mengaku tidak bersalah. Cik Ahmad yang merupakan Ketua Cawangan Peperangan Cyber Strategik bahagian staf Perisikan Pertahanan didakwa atas satu pertuduhan secara rasuah menerima suapan wang tunai RM25,000 daripada pengarah urusan syarikat EHM Entities yang berhad, Ilyas Jemadi Tajuddin. Ia sebagai dorongan melantik syarikat tersebut secara rundingan terus bagi perkhidmatan senggaraan untuk bahagiannya pada November lalu. Manakala Brigadier General Muhammad Faizul didakwa atas dua pertuduhan meminta dan menerima suapan RM150,000 daripada pengarah syarikat sama. Ia sebagai dorongan untuk membantu menyerahkan surat niat untuk menjadi rakan strategik dan kontraktor senggaraan bagi peralatan perisikan untuk bahagian staf Perisikan Pertahanan pada September 2019. Kedua-dua tertuduh didakwa di bawah Seksyen 16(A)(B) Akta SPRM 2009 yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 20 tahun dan denda tidak kurang 5 kali ganda jumlah suapan atau RM10,000, mana yang lebih tinggi. Cik Ahmad dibenarkan ikat jamin RM15,000 atas satu pertuduhan, manakala Muhammad Faizul RM10,000 untuk kedua-dua pertuduhan. Bahagian Siasatan Jenayah Ibu Pejabat Daerah IPD Seberang Perai Utara menjalankan siasatan terperinci berkaitan kes kecurian sebuah kereta peronda MPV PDRM jenis Honda Civic 1.8S. Dua suspek telah pun ditangkap dan didakwa di Mahkamah Butterworth, Pulau Pinang. Ketua Polis Daerah Seberang Perai Utara ACP Norzaini Muhammad Noor berkata, kedua-dua suspek adik-beradik berusia 33 dan 32. Beliau berkata suspek pertama berusia 33 tahun memiliki 9 rekod kesalahan lampau kes jenayah dan dadah. Dia telah pun dituduh dengan 6 pertuduhan. Manakala suspek kedua yang merupakan adik kepada suspek pertama telah menerima pertuduhan berkaitan kes narkotik kerana saringan air kencing suspek didapati positif dadah jenis metamfetamin. Norzaini berkata suspek ketiga, remaja perempuan yang ditangkap bersama suspek pertama di Shah Alam 25 Oktober lalu, tidak menerima sebarang pertuduhan dan dijadikan saksi. Wanita kepada saksi B1 dan dia juga merupakan mangsa dalam kes ini. Beliau turut menasihati agar orang ramai tidak membuat sebarang spekulasi yang tidak benar berkenaan kes tersebut atau tindakan tegas akan diambil. Dalam pada itu, suspek yang melarikan sebuah kereta peronda polis dari Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Seberang Perai Utara Kepala Batas Sabtu lalu dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Butterworth hari ini. Bagaimanapun, tertuduh Muhammad Azrullah, 33 tahun, mengaku tidak bersalah atas 6 pertuduhan yang dibacakan di hadapan Magistrate M. Kalayarasi. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 379, Seksyen 379A, Seksyen 170 dan Seksyen 393 Kanun Keseksaan. Kes dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Aisyah Al-Humairah Kamaruzzaman. Manakala tertuduh diwakili Peguam Muhaimin Hashim. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin berjumlah RM17,500 beserta 3 orang penjamin. Tanpa persiapan besar-besaran atau perbarisan bukan bermakna sambutan Maulidur Rasul sepi. Cuma penghayatannya dilakukan dengan cara berbeza dalam keadaan norma baharu yang pastinya membawa 1001 hikmah. Ya, kita ikuti pula laporan disediakan wartawan Hana Adlin Nasatiun Ahmad. Menurut Pengarah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan JAINS, Muhammad Zaidi Ramli, umat Islam digalak untuk mengimarahkan Maulidur Rasul sebagai manifestasi seorang umat Islam terhadap pemimpin paling agung sepanjang zaman, Nabi Muhammad SAW. Aktiviti kerohanian juga wajar dipraktikkan di rumah bersama keluarga dengan berselawat, membaca Al-Quran dan solat berjemaah. Kita mengharapkan semua umat Islam bersama-sama untuk memperbanyakkan selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama ada di masjid, surau dan juga di kediaman masing-masing. Sebagaimana kita laksanakan semasa menyambut
Aidilfitri yang lalu. Di Negeri Sembilan, sambutan Maulidur Rasul disambut berbeza melalui program dalam talian seperti pertandingan khas, Cilik Story Challenge, Khatib Muda dan Bilal Muda. Acara berselawat dari Masjid Negeri Seremban juga diadakan secara langsung dan disiarkan melalui Facebook Jains secara langsung. Selain itu, masjid dan surau serta orang ramai juga digalakkan bersama-sama mengadakan Malam Munajat Negeri Sembilan secara serentak dengan berselawat dan menunaikan solat hajat di kawasan masing-masing. Menyentuh mengenai kepribadian mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat Islam seharusnya mencontohi akhlak baginda Al-Isar, iaitu mengutamakan orang lain dengan tidak bersifat mementingkan diri sendiri, terutamanya ketika berdepan dengan pandemik COVID-19 ini. Hari ini kita mungkin tidak pernah berselawat dengan isteri dan anak-anak kita. Tetapi hari ini punya situasi, kita berselawat dengan isteri dan anak-anak kita. Mungkin sebelum ini kita tidak pernah membaca hadis bersama dengan isteri dan anak-anak kita. Tetapi disebabkan hari ini kita dapat bersama-sama mengimbau dan membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan sebahagian daripada tuntutan agama Islam. Justru kita sebagai umat baginda Rasulullah bertanggungjawab untuk menyebarluaskan ajaran baginda, terutamanya berkaitan akhlak dan adab. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Riwayat Baihaqi. Hana Adlina Sajun Ahmad, RTM. Luas kesan 4 lokasi potensi pencemaran sungai di Selangor. Pengesanan awal berjaya elak bencana lebih buruk kepada masyarakat. Paparan penuh seketika nanti. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan cuaca pada malam ini dengan melihat terlebih dahulu pada ribut taufan Molave yang kini sudah membadai bahagian timur Vietnam. Walau bagaimanapun, ianya masih lagi bergerak ke arah barat-barat daya dengan kelajuan kira-kira 25 km per jam dan sekaligus masih lagi memberi kesan pada keadaan angin kencang serta laut bergelora melibatkan kawasan perairan rantau negara. Oleh itu, Jabatan Meteorologi Malaysia masih lagi mengekalkan amaran angin kencang dan juga laut bergelora kategori kedua melibatkan kesemua kawasan perairan yang telah ditandakan dengan warna jingga ini, manakala amaran angin kencang dan juga laut bergelora kategori pertama pula masih lagi dikekalkan untuk kesemua kawasan perairan yang telah ditandakan dengan warna kuning, dijangka akan berkuat kuasa sehingga ke lewat malam nanti 28 Oktober 2020 dan sepanjang tempoh amaran ini berkuat kuasa, keadaan perairan ini masih lagi berbahaya untuk semua aktiviti perkapalan dan juga pantai, termasuklah menangkap ikan, perkhidmatan feri, bot-bot kecil, sukan serta rekreasi laut. Baik, seterusnya melalui paparan imej gemer radar semasa pula, diperhatikan keadaan cuaca adalah cerah di hampir ke semua negeri di semenanjung Malaysia kecuali hujan lebat beserta ribut petir yang masih lagi sedang berlaku melibatkan negeri Kelantan yang dijangkakan akan bergerak keluar ke kawasan perairan dalam tempoh sedikit masa sahaja lagi. Di negeri Sabah dan juga Sarawak pula, keadaan cuaca lembap ketika ini lebih tertumpu melibatkan bahagian barat negeri Sarawak, juga melibatkan bahagian Kapit serta Sandakan negeri Sabah yang dijangkakan boleh berterusan sehingga ke lewat malam nanti. Untuk keadaan cuaca pada hari esok pula, Jabatan Meteorologi Malaysia masih lagi menjangkakan keadaan cuaca lembap berpotensi untuk berlaku, terutamanya melibatkan kawasan perairan pantai barat semenanjung yang dijangkakan masih lagi boleh bergerak masuk ke kawasan daratan menjelang pagi esok. Baik, ini sahaja ramalan cuaca yang dapat saya kongsikan pada malam ini. Berikut pula merupakan ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia untuk sepanjang pagi esok. Sekian dahulu dari Jabatan Meteorologi Malaysia, saya Atikah Marziah. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
Sebanyak 4 lokasi berpotensi pencemaran sungai di Selangor berjaya dikesan lebih awal dalam tempoh 6 hari. Semalam, Lembaga Urus Air Selangor Luas menerima aduan tumpahan minyak hitam berlaku di alur air Kampung Baru Balakong daripada mengalir terus ke Sungai Balak. Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syarif bimbang perbuatan tidak bertanggungjawab itu akhirnya akan menyebabkan henti tugas loji rawatan air dan memberikan masalah kepada masyarakat. Saya bimbang ia adalah tindakan-tindakan yang disengajakan, namun saya tak ada bukti dan tak berani nak katakan begitu. Cuma alhamdulillah dalam tempoh 3-4 hari ini sebenarnya kita dah berjaya menghalang potensi quote-unquote cubaan untuk mencemarkan sungai dengan menggunakan tenaga sumber manusia yang sedia ada dan usaha-usaha yang telah kita umumkan baru-baru ini. Pencemaran sumber air boleh menjejaskan ratusan ribu pemilik akaun sehingga mengakibatkan gangguan bekalan air berlaku. Beliau berkata demikian selepas majlis penyerahan sumbangan kelengkapan PPE kepada Jabatan Penjara Malaysia Negeri Selangor serta jet ski dan elektrik bike kepada polis Diraja Malaysia di Shah Alam. Pada 23 Oktober lalu, 2 pencemaran di Sungai Kundang, Rawang dan Tasik Putrajaya dikesan sekaligus mengelak henti tugas di loji rawatan air. Ke arah memerkasa pembudayaan norma baharu, Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA meneruskan kempen media sosial. Usaha itu bagi memastikan masyarakat mematuhi prosedur operasi standard SOP dalam melumpuhkan penularan wabak COVID-19. Ketua Penolong Pengarah Kanan Seksyen Pembangunan Komuniti dan Sosial NADMA, Muhammad Khairi Abdul Ghani berkata, kempen yang dijalankan pada Ogos lalu itu mendapat sambutan hampir 85%. Jadi dia dalam ramai itu adalah yang nakal, adalah yang tak patuh dan kita jangan kecewa. Kerajaan terus mengeluarkan melalui kempen pembudayaan norma baru ini supaya mematuhi, rakyat mematuhi SOP. Jadi dengan adanya pematuhan tadi itu, kita berharap kes-kes penahanan seperti tadi menurun dan juga kes-kes COVID-19 ini dapat kita atasi. Kempen tersebut yang berakhir Disember ini mungkin dilanjutkan bergantung kepada situasi semasa. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP akan menyambung semula beberapa perkhidmatan di Cawangan Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Nilai. KWSP menerusi satu kenyataan menjelaskan perkhidmatan akan disambung semula bermula 2 November ini dari pukul 9 pagi hingga 2 petang pada hari bekerja. Bagaimanapun, Cawangan KWSP Kajang masih ditutup buat sementara waktu. Walaupun jumlah kes COVID-19 meningkat ketika ini, keputusan menyambung perkhidmatan bertujuan membantu ahli yang memerlukan akses kepada simpanan mereka. Dalam usaha memastikan keselamatan dan kesihatan, ahli hanya dibenarkan hadir ke Cawangan selepas membuat temu janji melalui saluran janji temu online di laman sesawang KWSP. Maklumat lanjut, ahli boleh menghubungi Pusat Pengurusan Perhubungan KWSP atau layari laman sesawang KWSP. Prestasi ekonomi suku ketiga dijangka lebih baik berbanding suku kedua. Teruskan bersama kami dalam berita perdana untuk laporan penuh. Kerana memilih berita perdana, Jemaah Menteri meluluskan cadangan penerbitan sukuk oleh Felda bernilai 9.9 bilion ringgit dengan jaminan kerajaan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri bagi Hal Ehwal Ekonomi, Datuk Seri Mustafa Mohamad menjelaskan ia bagi membantu pelan tindakan pemulihan Felda. Kedudukan kewangan Felda dijangka mencatat aliran positif bermula tahun 2023. Jemaah Menteri turut memberi cadangan lain, antaranya penstrukturan
strukturan semula hutang dengan institusi kewangan, meningkatkan pendapatan teras dari tanah ladang Felda dengan menamatkan perjanjian pajakan tanah LLA dan meningkatkan daya berdikari peneroka. Datuk Seri Mustapa optimis Felda akan kembali ke landasannya sebagai sebuah badan dihormati dan berdaya maju. Pelaksanaan cadangan-cadangan itu akan dipantau sebuah jawatan kuasa yang akan melapor terus kepada Perdana Menteri. Prestasi ekonomi pada suku ketiga dijangka lebih baik berbanding suku kedua walaupun berlakunya peningkatan semula bilangan kes COVID-19 pada akhir September. Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin dalam satu kenyataan menjelaskan jangkaan berdasarkan prestasi dicatat pada bulan Julai dan Ogos 2020. Menurut indeks pelapor terkini, Malaysia dijangka akan terus mengalami fasa pemulihan dengan mencatatkan 8.5 mata pada bulan Ogos dengan kadar pertumbuhan tahunan 7.6%. Namun, ekonomi negara berdepan cabaran dengan langkah penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di Sabah, Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Kesemua negeri berkenaan menyumbang 46.6% kepada ekonomi pada tahun 2019. Bagaimanapun, PKPB bersasar merupakan pendekatan terbaik bagi mengurangkan kesan pandemik dan mendapatkan semula momentum pemulihan ekonomi. Mitigasi COVID-19 dijangka menjadi keutamaan dalam pembentangan belanjawan 2021 pada 6 November nanti. Ia berdasarkan jumlah kes dan keperluan semasa di fasiliti kesihatan yang dilaporkan meningkat secara mendadak. Ketua Ekonomi Bank Islam Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzanizam Abdul Rashid berkata, memandangkan COVID-19 memberi kesan ekonomi yang serius, justru keutamaan tinggi perlu diberi kepada sektor berkenaan. Kami menjangkakan pihak kerajaan akan terus-menerus memastikan kapasiti di dalam sektor kesihatan, terutamanya dalam isu menangani penularan wabak COVID-19 ini diperhebatkan lagi, diperkasakan lagi. Berdasarkan angka-angka yang telah diumumkan, jumlah katil di ICU telah meningkat dengan tinggi, sekitar 90% jika dibandingkan pada bulan Mac yang lalu. Begitu juga dengan alat bantuan pernafasan yang telah meningkat sebanyak 97% berbanding bulan Mac yang lalu. Ketidaktentuan situasi pandemik COVID-19 turut mendorong jangkaan peruntukan lebih besar bagi sektor berkenaan dalam belanjawan 2021. Sumareh digantung 2 tahun kerana langgar syarat kontrak. Terima kasih Hanim dan juga Fatil. Kita teruskan di dalam segmen sukan. Kita mulakan dengan perkembangan sukan hoki. Kejohanan hoki bawah 14 tahun dan 16 tahun kebangsaan bagi kategori lelaki dan wanita yang sepatutnya berlangsung tahun ini dibatalkan. Perkara itu diputuskan Konfederasi Hoki Malaysia KHM ekoran penularan pandemik COVID-19. Keputusan untuk membatalkan kejohanan tersebut dibuat Jawatankuasa Pertandingan KHM dalam mesyuarat kali ke-6 Sabtu lalu. Pembatalan dibuat selepas menerima pandangan daripada Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesihatan dan Majlis Keselamatan Negara. Kejohanan melibatkan pemain yang masih di bangku sekolah itu mustahil untuk dijalankan selepas peningkatan kes COVID-19 yang membimbangkan. Tambahan pula kejohanan tersebut akan melibatkan penyertaan daripada wakil negeri dan perjalanan rentas negeri perlu dilakukan sekiranya kejohanan masih diteruskan. Bekas pemain import Pahang Muhammadul Sumareh didapati bersalah kerana melanggar terma kontrak dengan Persatuan Bola Sepak negeri itu. Ekoran itu pemain naturalisasi pertama negara berkenaan digantung 2 tahun. Keputusan dibuat Jawatankuasa Tata Tertib Persatuan Bola Sepak Negeri Pahang PBNP yang bersidang semalam. Menurut Pengerusi Jawatankuasa Tata Tertib PBNP Rizal Cik Hashim, mereka mendapati Sumareh bersalah atas 4 dakwaan. Ekoran itu, dia dikenakan hukuman gantung 2 tahun bagi setiap kesalahan.
Keempat-empat hukuman ini akan dijalankan secara serentak bermula daripada hari ini. Keputusan ini akan dimaklumkan kepada FAM untuk dipanjangkan kepada pihak-pihak yang berkaitan. Pertuduhan telah melalui proses notis dan pendengaran seperti termaktub dalam peruntukan Undang-Undang PBNP. Pemain terlibat juga telah diberikan notis 2 kali bagi menjawab pertuduhan terhadapnya. Sumareh yang kini menyertai klub Thailand Police Terror FC telah diminta berdepan jawatankuasa tata tertib PBNP bagi menjawab semua pertuduhan, namun pemain itu gagal hadir. Ekoran itu pihaknya akan memaklumkan hukuman tersebut kepada Persatuan Bola Sepak Malaysia untuk dipanjangkan kepada pihak berkaitan. Momentum pencapaian Safiul Rashid di pentas antarabangsa tidak terhenti begitu sahaja. Terkini pemegang-pemegang taruh yang telah melahirkan bakat muda itu mula mengatur langkah dengan mewujudkan program yang dijenamakan sebagai Program Mencari Safawi 2.0. Program jangka panjang itu direncana Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu bersama Majlis Sukan Negeri dan Kerajaan Negeri. Inisiatif bertujuan memperkemas lagi program pembangunan sukan bola sepak di peringkat akar umbi, menjadikan Sekolah Sukan Terengganu SMK Bukit Nenas sebagai pusat program pencarian secara tidak langsung, memberi penghormatan kepada guru yang berjaya mencongkel bakat Safawi sehingga kini. Seterusnya, program akan berkunjung ke setiap daerah di Terengganu bagi pencarian bakat-bakat muda untuk digilap ke peringkat lebih tinggi. Jadi idea kita ni sebenarnya bila kita tengok bermula dengan Safawi yang naik boleh dilamar oleh pasukan antarabangsa. Tengok sebelum ini kenapa kita tidak boleh lahirkan lebih ramai Safawi dengan apa yang ada. Kalau kita kata sebelum ni kita tak ada lah perancangan yang begitu sistematik untuk melahirkan Safawi, tapi dengan ada perancangan ini kita rasa kita lebih berkeyakinan. Yang pentingnya kita telah memulakan sesuatu yang baik untuk rakyat kita dan membekalkan negeri dan negara kita dengan atlet-atlet yang berbakat ini. Soal lepas pada tu masa depan mereka nak pergi jauh lebih daripada apa yang ditetapkan, itu adalah kelebihan yang ada pada masing-masing lah, insya-Allah. Safawi menjadi watak penting buat SMK Bukit Nenas untuk muncul juara Liga Kementerian Pendidikan Malaysia pada 2013 sekaligus memberi kejutan untuk memecah dominasi Sekolah Sukan Kedah di pentas kejuaraan. Pada tahun seterusnya di usia 17 tahun, kudratnya ditagih skop Piala Presiden T-Team selama beberapa musim sebelum menjadi bintang Johor Darul Takzim JDT. Satu usaha yang cukup baik. Kita teruskan dengan perkembangan ini. Jaguh lompat tinggi negara Lee Hap Wei tidak puas jika menjejakkan kaki ke Sukan Olimpik Tokyo tahun depan dengan berbekalkan tiket wildcard. Sebaliknya, beliau tekad mahu memburu kelayakan secara merit. Atlet berusia 33 tahun itu berada pada landasan tepat untuk ke Tokyo secara merit apabila menghuni kedudukan ke-17 ranking dunia dengan 1,235 mata sekaligus meletakkan dirinya di ranking ke-21 Road to Tokyo olahraga dunia. Bagaimanapun, menurut Hap Wei, persiapannya untuk membuat penampilan ketiga di Tamasya Olimpik itu sedikit terjejas berikutan tiada sebarang kejohanan dianjurkan kerana penularan COVID-19 ketika ini. Namun ia tidak menjejaskan misi Hap Wei untuk mendapatkan tempat ke Olimpik secara merit dan kemudian fokus untuk cuba mara kepusingan akhir. Sebelum ini, Presiden Kesatuan Olahraga Malaysia KOM, Dato' SM Mutu berkata Hap Wei adalah pilihan utama untuk menerima tiket wildcard tunggal ke Tokyo berdasarkan kedudukan ranking dunianya. Baru-baru ini itulah satu video di aplikasi TikTok memaparkan gelagat seekor kucing yang dipelihara Syuhada Rizal. Kucing diberi nama Kitty itu ditemukan lepak dalam longkang yang mengalir air deras lalu ditegur oleh orang tuannya sambil berseluruh mengatakan ia jadi punca air tersekat. Jelas Syuhada, Kitty memang suka main air.
Video berdurasi kurang seminit ini memaparkan dua pemuda sedang menikmati sarapan sambil bersembang sebelum terjadi situasi melucukan. Seekor kambing datang, mereka melayan dan memberinya makan roti canai. Massachusetts, Amerika Syarikat, seorang wanita terkejut apabila berpindah ke bilik kakaknya. Menurut Colleen Cameron, dia menemukan banyak botol dan sampah sarak dalam bilik yang pernah didiami kakaknya itu. Bilik berkenaan juga dipenuhi sisa-sisa makanan. Video ini menerima 6.6 juta tontonan. Selebriti media sosial Iman Troy terbukti boleh cari makan sebagai penyanyi. Video muzik single pertamanya mencecah hampir 3 juta tontonan. Malah pengikut di akaun Instagram beliau sudah mencecah 1 juta. Mempertaruh lagu Teman ciptaan Ezra Kong dan A. Ramli, Iman yang juga model pakaian muslimah sama sekali tidak menjangka lagu itu dan video musiknya mendapat sambutan hangat peminat. Sebenarnya saya tak sangka sebab Teman ni adalah first single saya dan kita orang try new genre untuk saya sebab saya lagi dekat dengan ballad. Tapi alhamdulillah saya tak sangka dapat sambutan banyak macam ni. Alhamdulillah, thank you so much siapa yang support. Thank you. Iman kini bersemangat untuk menghasilkan single kedua tetapi tidak tahu bila. Untuk next, kita orang tak fikir lagi sebab sekarang ni masih fokus dekat first single saya sebab baru release lirik video, MV akan release soon. So kita orang nak fokus dulu dekat MV baru kita orang akan fikir next song apa pula. Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat di Lembah Kelang jadi cabaran besar buat penggiat filem dalam melakukan penggambaran dan menghasilkan filem-filem bermutu tinggi. Pengarah filem Helmi Yusof akui industri filem Malaysia terjejas teruk. Namun bagi beliau susah macam mana pun, semua syarikat produksi perlu akur dan sentiasa patuhi prosedur operasi standard demi kebaikan semua kru dan pelakon. Kalau katalah lagi sekali berlakunya benda ni, habislah. So kita punya filem industri rasanya agak susah bila macam contoh kita make movie untuk orang panggung. So wayang pun tak boleh dapat kapasiti penuh untuk orang pergi menonton. So wayang pun akan efek juga. So bila wayang pun dah lama, kalau katalah kita doakan taklah lama. So panggung wayang pun mesti boleh main. So nanti panggung wayang pun tutup, siapa-siapa yang buat movie ni macam mana nak siap makan? So benda-benda macam ni kalau kita fikir-fikir kan, duduk rumah boleh jadi paranoid tau. Jadi saya pun kadang-kadang just fikir, okay, go with the flow lah. Ini semua Tuhan dah tentukan kan. So nak kata efek, kalau sekali lagi saya cakap yes, it will affect us. Helmi yang sedang menjalani pembikinan filem Baik Punya Along menambah, setakat ini penggambaran diteruskan namun pematuhan SOP di set penggambaran filem dipertingkat demi mengelak berlakunya kluster dalam kalangan warga seni. Bezanya banyak beza. Cuma yalah kita surviving kan. So nak tak nak, mau tak mau pun kita kena ikut SOP. Sebab ini benda yang bukan dilalui oleh negara kita saja, satu dunia melalui benda ni. So to survive kita kena ikut SOP yang telah disediakan oleh kerajaan dan di mana WHO ke whatever. So benda-benda macam ni kita kena patuh lah. So kalau tak patuh, tak makan, tak kerja kan. So nak tak nak kita kena ikut. Kalau tidak nanti soru bumi. Paparan itu menutup berita perdana edisi 28 Oktober. Bersama-sama kita terus mengekang penularan COVID-19. Pastikan penjarakan fizikal, paling utama amalkan mengimbas MySejahtera di mana jua anda berada. Assalamualaikum. Salam Maulidur Rasul.